Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada saya, diberikan kekuatan kepada saya untuk menghasilkan video panduan amalan-amalan ataupun zikir-zikir bagi pesakit yang mendapat rawatan di pusat rawatan An-Na'am. Jadi dari segi sejarahnya sedikit sebanyak, kenapa kita perlu zikir ini selepas kita mendapat rawatan ialah kerana semasa kita ada gangguan, hati kita, badan kita dimasuki oleh makhluk-makhluk halus. Jadi apabila kita berubat, kita akan cuba keluarkan makhluk-makhluk halus itu daripada badan, daripada hati, dan apabila mereka keluar, bekas yang kosong tadi, kita tidak boleh biarkan kosong. Kerana jika kita biarkan kosong, mereka akan masuk kembali. Jadi satu cara untuk kita mengatasi masalah tersebut ialah dengan kita mengamalkan zikir-zikir daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi kita hasilkan video ini sebagai satu cara untuk memudahkan para pesakit supaya mereka boleh lihat atau menjadikan rujukan bila mereka tengok video ini untuk membaca ayat-ayat yang kita berikan nanti. Setiap pesakit yang datang berubat di pusat rawatan An-Na'am, kita akan berikan senarai ayat-ayat Quran yang mereka perlu baca, hafal dan amalkan setiap kali selepas solat fardu. Tujuan kita beri ialah senarai ini supaya memudahkan mereka untuk membuat amalan. Jadi amalan ini mestilah dibuat mengikut kaedah ataupun cara yang betul. Bermakna cara baca mestilah mengikut tajwid, dan dari segi jumlah bilangan bacaan juga mestilah mengikut yang telah kita tetapkan. Jadi saya akan tunjukkan ataupun saya akan perdengarkan bacaan itu sebagaimana senarai di bawah ini. Ayat-ayat yang kita akan berikan ini saya akan baca sebagai panduan kepada tuan-puan, sebab ada kaedah baca, ada cara bacanya, ada bilangannya yang berbeza. Jadi untuk memudahkan, saya bacakan sekali lalu untuk memudahkan pemahaman. Jadi ayat yang pertama ialah daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Fatihah ni kita hanya baca sekali, kemudian kita akan ikuti dengan surah ataupun kita kata ayat kursi. Ya, ayat kursi ini kita kena baca, dia ada wakaf dia, iaitu sebanyak 9 kali. Jadi boleh ikut apa yang saya akan baca ini. Kita ikuti dengan baca surah ayat kursi juga sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian kita akan ikuti dengan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, juga sekali. Dan diikuti dengan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, juga sekali. Dan diikuti dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas,
Dan kita akan ikuti dengan ayat 81 daripada surah Yunus, iaitu sebahagian daripada ayat tersebut, bermula dengan qala Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Okey, bagi ayat ini dia ada perbezaan jumlah bacaan mengikut mengikut waktu solat. Jadi untuk waktu subuh dan maghrib bacaannya adalah sebanyak 21 kali. Manakala bagi solat zuhur, asar dan isyak hanya 7 kali sahaja. Okey, jadi saya ulangi sekali, untuk solat subuh dan maghrib 21 kali. Kemudian untuk zuhur, asar dan isyak 7 kali. Okey, itu cara kita baca dia. Kemudian kita pula ikuti dengan bacaan daripada surah Taubah ayat 128 dan 129. Ini ada 2 ayat. Okey, cara bacanya kena dengar betul-betul kerana ini agak keliru kadang-kadang. Okey, cuba dengar apa yang saya buat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Okey, saya baca tadi ialah kedua-dua ayat. Ayat 128 dan 129. Kita baca setiap kali solat fardu 3 kali. Ya, saya ulang sekali lagi. Kita baca setiap kali solat fardu 3 kali. Bila kita habis 3 kali, kita baca ayat yang kedua sahaja sebanyak 7 kali. Ya, ayat yang kedua saja 7 kali selepas selesai yang 3 kali yang pertama tadi. Okey. Bermakna kita akan mula dengan fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Okey, 7 kali. Itu je sahaja ayat-ayat yang kita perlu baca selepas solat. Mungkin ada yang bertanya, dan sebelum ini pun saya pernah ditanya oleh pesakit, oleh kerana mereka bekerja, kadang-kadang waktu subuh tu berkejaran untuk ke pejabat, nak kemaskan baju anak sekolah dan sebagainya, dan kalau rehat tengah hari pun sibuk, nak mana lagi nak makan dan sebagainya. Perlu tak mereka berada di atas jadah untuk zikir selepas solat ini? Okey, jawapannya mudah saja. Jika kita ada masa, elok kita duduk atas sejadah dan menghadap kiblat. Tapi jika kita ada urusan seperti kita kata tadilah, nak pergi kerja, nak hantar anak sekolah, ya, memang tak sempat untuk kita duduk atas sejadah lama-lama. Okey, kita boleh buat sambil kita memandu ataupun sambil kita berjalan. Ya. Jadi yang penting ialah kita amalkan zikir ini setiap kali selepas kita solat. Jangan kerana kita tak boleh duduk atas jadah menghadap kiblat, kita kata kita tak buat. Ya, sebab zikir ini insya-Allah akan memberi kekuatan kepada rohani kita, kerana makhluk halus ini dia mengganggu jiwa kita, mengganggu rohani kita. Jadi dengan cara ini insya-Allah kita doakan semoga Allah berikan rohani kita kekuatan dalam menghadapi sihir ataupun gangguan-gangguan daripada makhluk halus ini. Semoga video yang saya ceritakan ini dapat memberi manfaat kepada tuan-puan dan juga menjadi amalan kebaikan kepada saya dan juga kita semua. Itu sahaja video yang saya dapat kongsikan pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali dalam video-video lain yang berkait dengan rawatan yang disediakan oleh Pusat Rawatan An-Na'am. InsyaAllah. Semoga tuan-puan diberi perlindungan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.